Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya nak sambung tips ataupun cara kedua macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum ni kita dah go through kan. Cara yang pertama macam mana kita nak interaksi dengan Al-Quran adalah merasakan yang Al-Quran tu untuk kita. InsyaAllah hari ini kita pergi tips yang kedua, iaitu berinteraksi dengan hati kita. Adalah satu ayat Quran daripada surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat 194, bermaksud, ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. InsyaAllah, daripada ayat surah Asy-Syu'ara ni kan, kita dapati kan, Al-Quran ni diturunkan, destinasi utamanya adalah hati. Sebab kan, Allah kata ke dalam hatimu, ala qalbik, agar kamu jadi seseorang yang memberi peringatan tu. Bila kita cakap tentang interaksi dengan Al-Quran kan, ia bukanlah sekadar kita ni berinteraksi dengan otak. Kadang orang hanya berinteraksi dengan otak dengan cara dia membuat hafalan ataupun dia belajar hukum tajwid kan. Tapi pentinglah untuk kita tahu bahawa destinasi utama Al-Quran diturunkan adalah hati. Kita kena memahami Al-Quran dengan hati. Sukalah nak bagi macam teka-teki. Kawan-kawan cuba teka, apa beza vending machine dengan manusia? Tak apa, saya reveal je lah. Vending machine, dia hanya berfungsi atas dasar logik dia semata-mata. Kenapa saya cakap macam tu? Cuba kita tengok contoh ni. Ada orang, dia nak beli air tin kan. Dia masukkan duit, dia tekan dia nak air apa. Lepas tu, air akan keluar. Apa jadi kalau orang tu tak cukup duit? Air Milo RM2 tapi dia masuk RM1 je. So, air takkan keluar lah kan? Sebab dia dah set dah. Kalau cukup duit, baru air keluar. Walaupun orang tu dalam keadaan yang haus sangat kan. Tapi, vending machine ni dia tak tengok sebarang rayuan apa pun. Dia, kalau tak cukup duit, still tak boleh keluar air. Berbeza pula dengan manusia. Manusia ni, Allah anugerahkan dia hati. Bila ada hati, manusia ni ada perasaan. Jadi segala tindakan manusia ni bukanlah didasari dengan otak semata-mata. Tapi ada pengaruh hati, ada pengaruh perasaan. Special kan manusia. Allah bagi hati dekat dia. Bila kan, macam kalau otak dia bagi ilmu kan, tapi kalau hati ni dia lahirkan perasaan. Bila seseorang ni kan dia ada perasaan, jadi ia menolak seseorang tu untuk berbuat ataupun untuk beramal. Jom kita tengok satu contoh ni. Contoh kan, ada seorang ni, dia merokok, tapi dia tahu, rokok ni tak baik sebenarnya. Ada efek-efek dia kan. Fatwa pun cakap tak baik dan membazir kan. Tapi, bila orang ni, dia just tahu dan simpan di otak saja, tapi tak bawa ke perasaan, so dia macam tak hiraukan. Dia macam buat tak tahu je, sebab tak sampai ke perasaan. Tapi berbezalah kan dengan orang yang bila mana kan dia tahu rokok tu haram, dia tahu rokok tu tak baik untuk dia. Lepas tu dia rasa, oh betul lah. Dia rasa dengan hati, oh betul rokok ni tak baik. So bila dia ada perasaan tu, barulah dia gerak. Dia membuatkan tubuh kita ni bergerak. Lepas tu dia akan berhenti, dia akan stop kan daripada merokok tu. So bila kita tengok daripada contoh tadi kan, kita dapati kan, hanya orang yang berperasaan je lah kan yang akan mampu untuk berbuat. Orang yang berperasaan je lah yang akan aktif dalam beramal. Dan bila dia rasa sesuatu yang tak kena, dia akan terus nak ubah benda tu. Sebelum saya akhiri, sukalah nak share macam mana kan cara kita nak interaksi dengan hati ni kan. InsyaAllah mungkin lepas ni kita boleh ubah mindset kita kan. Kita ubah fikiran kita kan. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita betulkan tujuan kita.
kita baca Quran bukanlah sekadar kita ni nak meraih pahala je. Sebab pahala tu insya-Allah bila kita baca Quran, insya-Allah Allah bagi pahala. Tapi kita betulkan mindset kita, bila kita baca Quran ni, kita nak berinteraksi dan nak kutip pengajaran yang Allah cakap dalam Quran dengan cara kita memahami dengan hati kita. Bila mana kita ni memahami dengan hati kita, insya-Allah ia menolak anggota badan kita ataupun menolak kita untuk berbuat ataupun untuk beramal. Seterusnya, mungkin lepas ni di peringkat awal kita boleh mulakan dengan mentadabbur ayat-ayat makkiyah. Sebab kan dalam Al-Quran banyak kan ayat-ayat makkiyah berbanding ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makkiyah ni dia more kepada macam sentuh part-part akidah, meningkatkan iman, syurga, pahala. Ayat makkiyah banyak kepada tu. Dia tak banyak hukum lah. So mungkin peringkat awal ni kita boleh mentadabbur ayat-ayat makkiyah dulu. Yang ketiga, insya-Allah yang terakhir, kita boleh cuba berinteraksi Al-Quran dengan alam. So kan dalam Al-Quran pun banyak kan menyebut tentang alam kan. Tentang langit, bumi, bintang, siang dan malam. InsyaAllah bila kita jumpa ayat-ayat ni, cuba kita macam tengok alam. So, bila kita tengok alam, kita macam mengagumi Allah. Bila ada ayat Quran kan, selalu tanya, tidakkah kamu melihat? Lepas tu kita pun teruslah respon dengan melihat dan menghayati alam. InsyaAllah. Itu saja kot untuk kali ni punya video. Barakallahu fikum.